bermula dengan operating system yang kedua famous. Tadi Windows paling famous lah. Yang kedua Mac OS. Sini dia pakai dia panggil Mac OS X ataupun Mac OS X. So dia adalah operating system yang dicipta ataupun dibuat ataupun dibina oleh Apple Corporation. So dia pun macam Windows juga. Dia ada version-version dia. Version-version dia edition dia ni based kepada perkembangan teknologi. Dia bermula dengan El Capitan, lepas tu ada Yosemite dan sebagainya. Okay, so Mac OS ni dia base pada Unix operating system. Dia salah satu operating system yang awal juga. Dia panggil Unix. Unix base daripada siapa? Tapi dia base pada Unix lah. Unix operating system ni dia ambil sebagai dia punya asas dia, blueprint dia. Daripada situ dia bangunkan dia punya operating system sendiri. So dia pun biasalah dia pun ada grafik GUI dia yang tersendiri, yang lain daripada Windows. Selain itu apa dia pun macam Windows juga, dia ada nak surf internet dia kena ada browser dia. Macam Windows dia pakai sekarang pakai apa dah? Microsoft Edge ke? Yang dia ada lah. Untuk Mac OS dia pakai Safari web browser. Tapi kebanyakannya sekarang orang pakai apa? Google Chrome. Dan fungsi-fungsi yang lain, dia ada notification center, dia ada continuity features. Continuity features ni bila awak ada banyak Apple devices yang awak register ataupun awak sign in dengan satu ID, satu identification, satu ID lah. Contohnya awak ada iPad ataupun ada iPhone, awak pun ada Mac OS. Awak ada MacBook, awak ada iMac. Salah satu lah kalau awak ada dua tiga device yang sama dalam satu ID. Continuity ni bekerja dia macam macam mana nak cakap dalam bahasa mudah faham, dia macam penyambungan. Macam contohnya awak buka Microsoft Word dekat MacBook ataupun iMac, buat kerja type. Lepas tu awak nak pergi tempat lain lah dalam rumah awak ke mana-mana lah. Tapi awak tak nak bawa awak punya iMac, kalau yang ada iMac lah besar, so awak ada iPad. Benda tu nanti awak buka dekat iPad awak, benda tu akan keluar dekat iPad lah. Dia continuity, dia akan continuous pada iPad. So awak boleh sambung balik kerja dekat Microsoft Word dalam iPad awak. Contohnya macam tu. Kalau iPhone pun dia boleh download Microsoft Word 365 tu, dia boleh sambung ataupun buat kerja dekat iPhone pun lah. Dia pun boleh pergi ke dapur ke, pergi ke office orang ke, pergi mana ke, dia boleh continue. Nanti dia balik pada PC dia buka balik kat PC dia, dia boleh sambung terus pada PC dia balik untuk kerja yang sama. Itu salah satu feature dan continuity tu. Yang lain dia ada iCloud, samalah. Sekarang ni ramai yang dah ada pakai iCloud, Google Cloud. Selain itu daripada untuk personal use dia ada untuk server version, ada OS X server, OS X server ke OS X server. Ini contoh-contoh sebab tak famous sangat kan, so tak adalah kita pergi mendalam. So ini contoh-contoh version dia lah yang ada. Kalau Windows dia pakai numbers 98, 95. Mac OS ni dia banyak pakai, dia ada code name dia. Macam ni yang kita contoh ni adalah start daripada awal tu dia ada apa, Cheetah, lepas tu Puma. Dia ada version dia macam Mac OS 10.1. Code name dia Puma. Sekarang ni paling latest apa? Big Sur. Kalau awak search internet lah. Apa ni, Mac OS 12 ke kalau Mac OS 15 ke kalau tak silap. Big Sur. Ni boleh tengok lah apa ni tahun yang dikeluarkan, tahun yang di announce. Kalau version apa? Saya version apa lah, version lama punya, sebab saya ni dah sampai ke penghujung hayat dia. Tak sampai Big Sur, sampai Catalina. Catalina tu version nombor berapa? 2 last kot. Dia ada lagi dua version yang dah latest. So saya dah tak boleh nak upgrade dah.
So ni date punya announce, ni tarikh dia release pada public, ni end of support date, maknanya dia dah tak support lah. Tahun last kali dia support, ni dia boleh tengok Oh 2010. ni yang lama. Ni yang lama-lama punya. Saya punya sampai sini, saya punya macOS 10. Sekarang dah ada sampai 12 ni monthly. Saya punya MacBook lama dah sampai ke penghujung hayatnya. So sampai sini sajalah dia boleh guna. Yang baru-baru tu dah tak boleh guna. Nanti dia akan bagi tahulah bila last kali apa ni, end of support date. Sampai tarikh ni keluar, maknanya dah tak support, dah obsolete. Kita panggil obsolete lah. Obsolete ni benda yang dah tak ada support. Pengeluar dah tak support dia punya upgrade ataupun dia punya version. Bila pengeluar dah tak support, pengeluar main lah, mana Apple dah tak support untuk dia punya OS ni, pengeluar software lain, software application pun dia tak akan keluarkan lah support untuk apa ni, operating system ni. So nanti software application software yang baru kita dah tak boleh guna kalau dia keluar version yang baru. Macam tu lah. Tapi still boleh pakai kan sir? Dia boleh pakai selagi version yang lama tu pengeluar tu apa ni, tak pull off daripada market lah, tak pull off daripada dia punya pada repository, macam macOS ni. Kita ada ketirisan sistem rasa kalau macam tu. ketirisan sistem. Maksudnya kalau tak support boleh diceroboh ke? Tak boleh. Sebab dia ceroboh boleh. Dia support tak support, dalam masa support pun dia boleh diceroboh. Tak support pun dia masih boleh diceroboh dan masih boleh tak diceroboh. Sebab security system dia tetap sama. Dia cuma tak support untuk version yang baru je. Contohnya, sebab support ni, software ni dia support, dia bergantung kepada hardware. Kalau hardware baru-baru, dia boleh support sampai sini lah. Macam saya punya hardware dah lama. Saya punya MacBook tahun 2012. Sekarang 2021, dah berapa tahun dah? Dah dekat 10 tahun dah. Hardware saya tu, hardware 10 tahun yang dulu. So dia, untuk software yang apa ni, untuk yang baru-baru ni, macOS yang baru ni, dia dah tak support untuk hardware tu. So saya kena upgrade hardware. Sebab saya pakai MacBook, hardware dia susah nak upgrade. Dia memang tak boleh upgrade pun dah. So dia kena, jawapan dia kena beli baru. Mac sir daripada Lion lah. Mac saya daripada Mac OS X 10.7. lebih kurang sini, daripada sini. Sini saya. Mountain Lion saya punya. Sebab saya punya version yang mid 2012 ni. Tengah 2012. So dia start daripada Mountain Lion. So dia yang untuk yang bagus ni dia pakai 64-bit lah. Dia pakai processor daripada Intel. Yang baru ni sebab apa dia dah tak nak support, sebab dia dah pakai processor baru. Dia punya hardware baru, dia pakai ARM. Dia akan pakai ARM processor. ARM processor ni develop oleh Apple tu sendiri. Dia ambil processor ARM, dia buat dia punya processor sendiri. So tak boleh pirate lah maksudnya. Macam saya punya tu download pirate dia punya boleh. support baru. Support tak boleh lah, support dah tak ada. Contoh macam kalau operating system ni, kalau awak tanya pirate untuk operating system, memang tak ada yang pirate punya. Operating system ni semua kena pakai yang original, tapi dia free je, tak ada berbayar pun. Cuma application software application macam Microsoft Word adalah yang pirate punya. Kita boleh download lah, boleh cari. So yang ini untuk operating system ni, dia akan obsolete sampai satu masa nanti. Sekarang ni dia ni lagi. Sebab dia dah pakai, sebab apa dia dah tak support nanti, sebab dia dah pakai ARM. Dia pakai dia punya processor sendiri, dia dah tak pakai Intel. Sebab apa? Nak cut cost. Dia tak nak bayarkan Intel, dia buat sendiri je. Okey. Ni paling latest. Mac OS 11 Big Sur. Dia punya interface lebih kurang juga macam Windows. Dia ada start. Windows start dia kat bawah sini. Mac OS start dia kat atas. Dia ada logo start, ada logo macam Apple lah. Klik situ, start lah, boleh lah. Kita macam fungsi yang lain lebih kurang sama je. Selain daripada tu,
apa ni open Windows lah, ni continuity ni yang kita nak sambung kalau nak baca ke nak apa ke, phone call ke dari continuity. Lepas tu dia ada dock ni tempat untuk application program lah, folder ke semua boleh letak kat situ. Macam kat Windows dia tak tahulah apa kat mana fungsi dia. Kat sini dia kita senang nak access je. Software program semua kita boleh letak kat sini ni. Kalau macam Windows kita boleh letak je dekat dia punya taskbar ke dia punya fungsi dia. Sebab kat sini kat dock ni kita boleh letak application software. So contohnya kita nak open Microsoft Word, kita letak kat sini je, kita klik. Kalau dekat Windows dia letak atas dia punya ni kan paparan sini. Kita klik situ, double klik dia akan keluar. Kalau software letak kat sini rasanya. Untuk Mac. Yang lain lebih kurang sama je, cuma user interface je lain. Okay, ini Unix yang digunakan sebagai base untuk Mac OS tadi. Dia develop pada tahun 1960 untuk digunakan pada server yang bukan high-end server tapi yang middle range punya server. So dia dia multi user multitasking operating system lah, maknanya dia boleh melakukan tugas dalam satu masa, banyak tugas dalam satu masa. Pada waktu tu dia lebih mahal lah, more expensive. Dia pun memerlukan high level punya technical knowledge. Siapa nak buat program ataupun nak buat programming menggunakan Unix base ni, Unix operating system ni, dia kena ada technical knowledge yang lebih tinggi sikit. Dia susah nak install, susah nak maintain dan susah nak upgrade. Dia complicated. Kalau operating system lain tu dia boleh dikatakan user friendly. Yang ni dia high level sikit. Unix initially refer to original Unix operating system. However, today a group of similar operating system based on Unix sometimes refer to Unix flavor. So maksud dia dulu dulu ada Unix punya operating system ni. So sekarang ni kebanyakan operating system yang keluar contohnya Apple tadi. Apple ni Unix base. Tadi saya cakap Linux base kan? Sorry. Mungkin saya salah. So kat sini Apple ni Unix base. Bila dia pakai Unix base ni, dia sebab Unix base ni dah obsolete. Unix operating system ni dah obsolete, tapi dia punya teknologi tu banyak pengeluar operating system yang terkini pakai. Tapi dia tak fully Unix lah. Dia tak fully Unix operating system. So contohnya macam Mac OS, dia base pada Unix operating system, dia develop daripada Unix, base dia Unix, dan dia develop dia punya operating system sendiri. So kebanyakan user atau orang refer kepada operating system yang guna Unix base ni, dia refer sebagai Unix flavor lah. Dia ada rasa-rasa Unix, cita rasa Unix, tapi dia dah develop dia punya sistem sendiri, tapi dia base pada asas dia pada Unix tu. So kat sini kata Unix flavor ni not compatible with each other. Maknanya macam saya cakap lah, macam Mac OS ni kita tak boleh tak compatible kepada hardware yang lain. So setiap pengeluar ni yang guna Unix ni, dia mungkin susah untuk compatiblekan dengan pengeluar-pengeluar yang lain. Selain daripada Unix, ada Linux yang kawan awak tanya. So Linux ni dia resemble pada Unix juga. Unix tadi tahun 1960-an. Linux ni 1961. So kenapa Linux ni diwujudkan adalah untuk falsafah awal Linux ni adalah untuk untuk supaya public ataupun orang ramai ni boleh guna operating system ni untuk tujuan mereka tersendiri. Sebelum ni operating system ni kalau siapa-siapa public nak guna, dia kena, contohnya Linux, nak guna Linux dia kena pergi kat company tu, dia kena bayar, dia kena beli.
So Linux ni, wujudnya Linux ni, falsafah dia adalah untuk jadikan open source software. So dia bangunkan Linux ni, so dia pun letak di open source punya tempat, open source software. So siapa-siapa nak guna, boleh guna. Download je, download guna. Daripada situ nak buat operating system sendiri, boleh, tak ada masalah. So sebab itulah dia wujudnya Linux ni. Dia adalah kolaboratif daripada volunteer programmers all around the world yang collaborate, hasilkan Linux untuk digunakan oleh orang ramai. Siapa yang mahir, programmer yang mahir untuk buat dia punya program operating system sendiri atau sebagainya, dia boleh guna Linux base ni. So selain daripada tu, kat sini cakap originally use command line. Dulu Linux ni banyak pakai command line. Sekarang ni dia dah ada version yang GUI, graphical user interface. Paling famous dia kenali sebagai Ubuntu. Nanti awak boleh search buruknya Ubuntu. Minta maaf Allah. Salah satu dia punya GUI version punya. So Linux ni dia support banyak mainstream punya company. So macam sebab dia open source, maknanya dia boleh senang untuk support mana-mana brand. Contohnya IBM, Nvidia, HP, Dell dan Novell. Salah satu antara reason kenapa nak diorang berpindah kepada Linux adalah cost sebab dia dah open source, so dia cost dia free, dan dia base pada salah satu cost dia free, lepas tu dia boleh control over the computer, dan kemudian dia lebih laju lagi sebab dia base pada text sahaja. Pada asalnya lah dia text base. Bila tak ada graphic base ni, totally text base, lajulah processor tu nak running pakai processor rendah-rendah pun boleh laju lagi. Contohnya 1 gig ke 500 megabyte ke, setakat text base kan. Kita nak perlukan processor laju sebab kita banyak grafik tu makan banyak RAM, banyak memori lah untuk dia running. Linux pun ada untuk desktop ataupun komputer. Ni dia cakap tadi, version yang ada graphical, yang ada GUI macam mostly common punya operating system macam Windows dan juga Apple, dia panggil Ubuntu. Awak boleh download, awak boleh install. Kalau awak nak rasa Linux based punya operating system lah. Selain daripada tu, ada salah satu lagi operating system dia panggil Chrome OS. Ini untuk Google punya devices lah. So dia pun juga base pada Linux. Dia ada Linux base, design by Google. Dia essential untuk Chrome base. Dia untuk browser base, Chrome web browser lah, yang dia design untuk guna di komputer. Dan Chrome base ni design dia adalah untuk devices yang menggunakan entirely online. So sekarang ni dipakai pada Chromebooks lah, untuk dia punya device, Google punya device sendiri. Quiz 2 nanti awak jawab, senang je. What is the most recent personal version of Windows? Most recent Windows 10 lah, dan lain-lain. 11. 11 Windows 10 pula. 11 lah sekarang yang dah ada kan. Soalan nombor 2, true or false, Linux is open source operating system available for free. Betul lah. Dia Linux ni operating system yang percuma. Siapa je boleh download guna. Awak mahir nak buat program, nak buat rasa nak jadi programmer, nak kaya, nak buat operating system sendiri, awak download lah Linux base ni. Awak daripada situlah awak build up awak punya operating system sendiri, nanti awak jual kaya. Operating system tadi untuk PC dan juga personal PC, macam desktop PC, laptop. Operating system ni kita beralih kepada mobile pula, mobile devices operating system.
mobile device tadi untuk PC. Mobile devices ni untuk untuk MacBook. Mobile ni mana-mana yang mobile lah untuk MacBook untuk MacBook pula untuk apa ni, notebook. Notebook ni apa lupa. Laptop contoh untuk laptop. Selain daripada laptop juga untuk smart devices yang lain macam Samsung, macam tablet ataupun smartphone. Macam ni kata mobile devices typically use a mobile operating system, mobile version of personal operating system, Windows or Linux. Special operating system design for mobile devices adalah Android dan Apple iOS. Ini untuk mobile device ni, maksud dia smartphone lah. Dia ada special punya operating system. Android dan juga Apple iOS ni untuk Apple produk, Android ni untuk produk-produk yang lain lah, smartphone yang lain. Dan sama juga tadi, embedded operating system ni ada dalam alatan lain yang kita guna dalam rumah. Tak kisahlah, mungkin apa lagi, mungkin ada smart light, lampu pintar dan sebagainya. Sini kat sini pun dia bagi tahu lah salah satu cara untuk memilih smartphone ataupun tablet apa yang kita nak guna ataupun mobile devices apa yang kita nak guna adalah based kepada operating system. Macam orang dah biasa pakai Android, mungkin dia rasa tak selesa pakai iOS. Siapa yang dah pakai iOS, mungkin dia nak pakai Android, mungkin dia rasa tak selesa, dia rasa susah nak nak guna dia buat pada awalnya lah. Biasalah manusia ni bila dah lama guna dia akan biasa. Tapi awal-awal tu dia mungkin rasa macam susah lah, tak reti lah. Bila dia berubah daripada satu operating system kepada satu operating system yang lain, tak kisahlah kalau pakai Windows pun lah. Contohnya awak pakai Windows, lepas tu awak cuba nak berpindah kepada operating system lain macam Linux base ke, Ubuntu ke ataupun Mac OS ke, kadang-kadang rasa macam tak selesa, tak seperti kita guna Windows. Windows kita dah biasa, kita tahu kat mana shortcut dia apa semua. Pakai Mac OS kita pun janggal, buat kerja pun jadi lambat. Itulah dia salah satu faktor pemilihan sesuatu device yang kita nak guna. Ini teknologi NU. Sekarang ni ramai berpindah kepada smart cars, self-driving cars. So dalam kereta pun dia punya operating system sendiri. Contohnya macam Tesla dia ada untuk kereta dia fully smart. Nak jadikan fully smart, dia kena ada operating system sendiri yang boleh, salah satu dia ada fungsi atau features self-driving system ataupun self-parking system. Self-driving system ni masih dalam dia ada, tapi dia masih dalam proses pemantauan sebab ada banyak faktor yang perlu diambil kira. Contoh dari segi keselamatan lah. Self parking ni kebanyakan kereta sekarang dah ada, bukan Tesla je sekarang, ada Honda pun mungkin ada, Toyota pun mungkin ada self parking sistem ni. Kita pergi kat parking, dia ada sequence dia lah, dia ada SOP dia, ada protokol dia, cara-cara dia sebelum dia boleh self parking. Nak kena align kereta pada petak parking, kereta kena detect, sensor kereta kena detect kereta depan, kereta belakang, and then kita dah memenuhi segala kriteria tu, kita pun boleh tekan satu butang ataupun satu function ataupun satu feature yang dia boleh self park. Dia tekan tu, ada kereta tersebut akan self park. Selain daripada tu, dia ada lane departure, blind spot detection system. Ini kebanyakan kereta terbaru, saya rasa dah ada, macam Honda mungkin ada kot yang premium version punya, yang kereta-kereta premium punya. Dalam brand tersebut lah. Mungkin Toyota, mungkin ada dalam Toyota Altis dia ada features ni, lane departure. Macam Honda Civic, CR-V, Honda City baru tu mungkin ada kot. Saya pun tak berapa pasti, tapi dalam kereta-kereta tak semestinya Tesla lah. Tesla tu high level punya sistem. Dia fully electronics kereta dia.
Kereta-kereta lain pun dah ada feature-feature kereta. Apa lagi? Banyaklah mungkin blind spot detection ni kebanyakan kereta ada. Kalau tengok side mirror tiba-tiba dia ada side mirror tu bila ada kereta lalu sebelah dia, side mirror dia ada lampu kecil gambar kereta tu. Tu dia ada blind spot detection system lah. Tak kisahlah. Apa ni? Mercedes ke? Siapa lagi? Toyota ke? Honda ke? Proton ke? Ada tak? Proton ke? Kalau dia ada kat side mirror dia ada lampu color orange selalunya untuk detect bila ada kenderaan di sebelah yang duduk di blind spot, dia akan detect. Selain itu, teknologi yang untuk kereta selain daripada itu adalah adaptive cruise control. Ini kebanyakan kereta adalah. Honda ada, Proton ada, Produa ada. Cruise control ni kebanyakannya sekarang dah ada. Lepas tu selain daripada itu dia ada distant alert system. Distant alert system ni adalah untuk detect distance kereta depan. Dia ada sampai satu tahap kalau terlalu dekat sangat, kereta tersebut, kereta kita tu akan brake sendiri. Dia akan apply braking system. Dia akan apply brake sendiri untuk menjarakkan kereta kita dengan kereta depan dalam jarak yang selamat. Windshield display ni dia akan display kita punya bacaan meter dan sebagainya dekat windshield. Kereta sekarang ni saya tak pasti kereta apa ada, tapi memang ada. Audi mungkin ada. Kereta Honda tak ada rasanya. Proton lagi dah tak ada. Kemudian ada collision warning and auto brakes. Ni apa ni? Collaborate ataupun bekerja berfungsi sama dengan distant, bukan berfungsi, dia collaborate each other lah. Dia distant kan. Dia dengan collision warning ni, bila dia dah dekat dengan kereta, dia dah detect ada sesuatu di depan based pada distance tadi tu, dia akan ada warning lah, collision warning ni. Bagi warning. Kalau kita abaikan warning tersebut, kita tak ambil, pemandu tak ambil apa-apa tindakan, so kereta tu akan auto brake sendiri. Selain tu lain keyless keyless entry ignition system. Ni kebanyakan semua kereta dah ada keyless entry ni. Apa lagi, dia ada distraction prevention system dan juga safe use of gadget is a concern. Ni yang lain-lain lah. Teknologi yang lain ada dalam kereta, smart car. Ada kereta yang boleh boleh kawal entry pakai guna smart car dia, boleh pakai mobile apps ataupun wearable app. Contoh ni macam dekat smartwatch dia, dia boleh control. Macam Tesla ada model dia boleh entry guna pakai phone sahaja. So dia tak perlu ada kunci ataupun benda lain, pakai phone dia sahaja. Dia boleh masuk kereta dia, boleh start kereta dia. Kalau phone dia hilang, dia ada satu emergency card lah. Dia ada satu card entry, dia bentuk card macam credit card. Nak masuk kereta pakai card tu je. Okey, kembali kepada mobile punya operating system. Ini tadi Windows 10 ada untuk desktop dan juga ada untuk mobile. Lebih kurang sama. Tapi mobile ni guna untuk device semacam tablet tadi lah, notepad dan sebagainya. Mobile ni gantilah version lama dia, edisi lama dia adalah Windows Phone 8, Windows RT dan sebagainya. Ini contoh untuk Windows 10 mobile untuk smartphone dan juga personal punya komputer ataupun tablet ataupun laptop. Ini punya bentuk interface dia lah. Kat sini dia kata ada universal appearances. Selain daripada itu, operating system untuk mobile yang paling famous sekali adalah Android. Android ni pun dia Linux base. Dia dicipta ataupun dibangunkan untuk mobile devices. Dia develop oleh satu company nama dia Open Handset Alliance. Dan juga Open Handset Alliance ni adalah satu kumpulan yang dianggoti oleh salah seorang ahli dia adalah Google dan 30 others teknologi dan mobile companies. Dia develop satu alliance. Dia pun develop satu operating system untuk mobile devices. So kebanyakannya
mana company-company yang pakai Android sini adalah yang tergolong dalam pembangunan ni lah. Mungkin sebab itulah ramai banyak brand-brand pakai Android mungkin daripada Google, daripada Samsung dan sebagainya lah. Yang pakai Android ni mungkin dia orang adalah antara salah satu company yang ada dalam alliance ni. So Android ni juga adalah open platform, tapi dia kena adhere, kena tally lah dengan specification untuk Android devices yang Android compatible devices. So kat sini dia kata current version dia Android 11 siapa yang pakai Android known as Red Velvet Cake, betul ke? Super multi-touch input and has very dia ada ni features yang terbaru lah kot untuk latest version ni. Dia ada Google Now, dia ada Google On Tap. Selain tu dia ada Android Pay. Kat Malaysia tak tahu ada Android Pay tak. Apple Pay pun tak ada. Kat Malaysia tak masuk kot ni. Selain daripada tu, dia Android ni ada juga di Android Wear, Android TV, Android Auto dan sebagainya. Ni contoh dia lah. Ini Android TV. Ni smart TV yang pakai Android punya operating system. Ini smartwatch yang pakai Android Wear operating system. Ni Android yang dipakai pada kereta, pada Android operating system dipakai pada kenderaan. Ada Android Auto tadi tu. Dia pakai pada automobil. Jadi Android yang ni yang kedua adalah iOS. Design dicipta oleh Apple, company nama Apple, untuk kegunaan di iPad dan juga iPhone. Fungsi dia, features dia lebih kurang sama dengan boleh bawa nak masuk ni. Fungsi lebih kurang sama dengan Android tadi. Dia boleh ada multi-touch input dan sebagainya. So untuk iOS, dia punya latest version dia adalah iOS 14. So features dia lebih kurang sajalah. Dia ada kat sini dia ada Safari web browser. Dekat Android pun boleh pakai dia ada web browser dia tersendiri. Dekat iOS dia mostly pakai Safari. Tapi dia boleh install juga third party punya web browser macam Google Chrome. Lepas tu dia ada iCloud dia sendiri. Online storage. Kadang ada pengguna iOS tak suka pakai iCloud. So dia pakai Google Drive ke, third party punya iCloud services, online storage macam daripada Google Drive. Sebab apa dia pakai Google Drive instead of pakai iCloud? Sebab banyak devices yang lain connect pada Google Drive. So instead dia pakai iCloud, hanya pada Apple product je boleh pakai. Kalau dia connect pada komputer di office dia ke yang bukan Apple product, dia pakai Windows punya base, so lagi senang pada dia untuk dia simpan data pada third party punya online storage macam Google Drive tadi. Di mana-mana hardware atau devices dia boleh buka. Macam itulah. Siri ni biasalah voice command punya interface. FaceTime video calling ni kebanyakan semua dah ada, boleh video call dan sebagainya. Dia ada selain daripada iOS untuk untuk mobile devices macam smartphone tadi dan juga iPad, dia ada juga iOS untuk Apple Watch, dia panggil Watch OS. Dan juga Apple TV operating system, dia panggil TV OS. Senang je untuk jam dia panggil Watch OS, untuk TV dia panggil TV OS. Senang betul. Ni contoh-contoh dia lah. iPhone, smartwatch, ni iPad. Okey, selain daripada dua yang famous tadi tu, Android dan juga iOS, ada juga BlackBerry OS. Ni tak tahulah awak semua berkesempatan ke tidak guna BlackBerry ni. Dulu sempat. Darjah 5 Darjah 5. Lama. Darjah 5 dah guna. Saya dah habis universiti baru guna.
Ini satu device yang antara yang famous waktu kita dahulu lah. BlackBerry ni. BlackBerry ni ibarat macam Apple lah. Kalau orang panggil macam premium punya konon-kononnya. Compare kepada Nokia dulu kan. Lepas Nokia, BlackBerry lah famous. Lepas Nokia Sony saya. Lepas Nokia Sony, lepas Sony, BlackBerry pula famous. Tapi kefamousan dia hanya kekal seketika sahaja. Beberapa tahun dia pun dah tak famous, dah tak ramai orang guna lepas lepas munculnya Android. Samsung lah yang mempelopori. Lepas Samsung pakai Android, lepas tu Apple. So untuk BlackBerry ni dia pun ada pakai dia punya OS sendiri. Dia panggil BlackBerry OS lah. Design by BlackBerry. Dia pun juga Linux base. Itu kata Linux, kebanyakan dia operating system ni adalah Linux base. Sebab Linux base ni dia open source, percuma. Siapa nak develop operating system sendiri, nak zero cost untuk operating system lah, dia boleh pakai Linux base. Kalau dia nak pakai operating system yang sedia ada yang lain, mungkin dia kena bayar kepada pengeluar asal tu, nak pakai hak dia. So Linux base ni open source. So siapa nak guna boleh guna, tak kisah nak buat apa. Nak buat operating system PC ke, nak buat apps ke, nak buat operating system phone ke, iWatch ke, jam ke, boleh pakai je, free je. Ni samalah. Yang lain-lain, Ubuntu, ada WebOS by HP pun ada buat, Firefox pun ada develop by Mozilla. Firefox punya macOS ni yang tak famous lah. Tizen ni pun ada tapi tak famous. Saya pun tak tahu guna kat mana Tizen ke Tizen. Okay, so ini dalam industri lah. Ada drone. Sekarang ni kan ramai pakai drone kan. Tak kisahlah untuk apa, fotografi, videografi, macam-macam lah. Dalam pertanian pun ada pakai drone ni untuk macam-macam lah kegunaan dalam pertanian. Untuk geographical mapping. Apa lagi? Untuk kebanyakan ni untuk mapping lah. Mapping kita punya ataupun kita punya ladang. Selain daripada tu, mungkin selain daripada untuk geographical mapping, kita boleh guna untuk baja. Membaja tadi, senang. Drone sekarang pakai lesen. Tahu kan? Dia bukan pakai lesen. Dia sekarang tak ada lesen lagi. Dia cuma kita ada certain tempat tu kita kena ada kebenaran. Contohnya Ada kebenaran. Sebab dia belum dilasenkan lagi. Belum dia ada rumours lah kena ada lesen, tapi macam tak sesuai pula public nak pakai lesen kan. Macam satu benda yang menindas public. So buat setakat ni belum ada lagi lah. Belum ada akta yang kena ada lesen. Tapi untuk fly drone ni kita kena minta kebenaran. Tengoklah tempat tu, kalau berdekatan dengan bangunan, berdekatan dengan public area, kita kena minta kebenaran dekat situ dululah. Sebab untuk safety lah, safety untuk public yang lain, untuk orang awam yang lain, bukan safety untuk company tu ke, untuk awak ke, safety untuk public, orang awam yang lain. Contohnya awak buka dekat mana ni, dekat taman permainan yang ada ramai budak, kena minta kebenaran dengan authority setempat lah. Boleh tak nak flykan drone? Sebab takut drone awak tu nanti dah lah drone besar, kipas dia tu nanti, bilah dia tu nanti kena budak ni cedera. Siapa nak tanggung? Awak nak tanggung ke? Siapa nak tanggung? Kalau awak nak tanggung, tak ada masalah. Kalau awak nak tanggung salah kos perubatan dia dan sebagainya. Itulah dia punya concern. Sebab itulah bila kita fly drone ni banyak sangat dekat public area ni adalah untuk keselamatan orang awam. Untuk kita, kalau kita ada kebun kita sendiri, kita nak fly drone untuk kebun sendiri, tak perlu lesen, tak perlu minta kebenaran pun untuk kebun kita sendiri. So kita kena ambil tanggungjawab untuk menjaga keselamatan mereka ataupun pekerja kita yang ada di kebun kita lah, dan sebagainya. Dia cakap ni, use is skyrocketing. Banyak dah guna ni, tak kisah. Macam-macam sektor guna. Fotografi guna, videografi guna. Sektor apa lagi? Oil and gas guna. Sektor apa lagi? Sektor peladangan guna. Sektor apa? Polis pun guna. Untuk buat pemantauan siapa yang lari PKP daripada kawasan rumah dia, pun pakai drone. Macam-macam lah.
Apa lagi, delivery company pun guna. Contohnya Amazon guna drone based system untuk hantar dia punya package pada customer dia. Macam-macam. Itu selingan. Okay, operating system untuk large computer. Biasalah, ni untuk apa ni, untuk supercomputer, untuk server. Dia ada operating system dia yang tersendiri. Dia tak sama macam kita punya operating system yang untuk personal use. Contoh ni IBM Z OS ni design untuk IBM punya mainframe, IBM punya server punya ataupun supercomputer punya. Selain pada tu lah, Windows pun ada keluarkan untuk server punya operating system dan mainframe. Apa lagi, Unix pun ada keluarkan, Linux pun ada. Kat sini dia beritahu Linux is also used dalam dua-dua kategori, untuk mainframe dan untuk supercomputer pun pakai Linux. Lepas tu larger computers mostly use customized version of Unix. Dia Unix based lah. Dia ada asal Unix punya operating system. Daripada situ dia build up dia punya operating system sendiri yang compatible ataupun yang sesuai untuk larger computer dan sebagainya. Awak boleh baca nanti. Selain daripada operating system ataupun apa panggil tadi sistem software, kita ada utility programs yang bekerja dia macam sidekick lah untuk operating system. Macam Batman and Robin. Batman dia ada sidekick dia, Robin. So operating system ni dia ada sidekick dia, utility programs lah dia punya sidekick. So utility program ni dia jalankan tugas yang spesifik dalam komputer kita lah, dalam kita punya sistem, dalam punya software sistem tadi, dalam punya sistem software tadi yang related to managing dan maintaining the computer system, yang related pada nak manage dan maintain pada kita punya computer system. Salah satu contoh utility programs adalah function untuk search document ataupun search folder dalam kita punya operating system tadi. Nak search, kita open search punya section, kita type. So utility program untuk search ni dia akan tolong cari untuk operating system tersebut. Dan banyak lagi lah. Waktu dia kata dia ada utilities yang ada stand alone. Contoh dia adalah antivirus ni. Dia salah satu utility program. Antivirus ni salah satu utility program yang ada, yang stand alone. Yang kita stand alone ni maksud dia bukan supply by developer yang operating system tu, dia ada developer lain. Tapi tugas dia adalah untuk dikategorikan sebagai utility program untuk jaga keselamatan komputer kita daripada diceroboh, daripada virus ke, malware ke, hackers ke. Dia adalah features dia. Selain daripada tu, file management program juga dikenali sebagai utility program untuk manage file, untuk copy paste. Dia base pada copy paste ni memanglah arahan tu daripada operating system, tapi yang menjalankan tugas tu adalah utility program ni lah. Nak create folders, nak copy folder, ataupun nak copy apa-apa documents, ataupun nak rename files and folders dan sebagainya. So untuk Windows ni version dia dikenali sebagai File Explorer. Nanti awak boleh check lah lewat awak punya komputer, ada tak File Explorer ni. Ini salah satu dia lah kot. Ni salah satu fungsi dia untuk store file. Dia ada function back button, dia boleh klik mana-mana dokumen yang kita nak, dia boleh navigate ke mana-mana, senang double klik untuk open dan sebagainya. Ini salah satu File Explorer lah untuk awak punya, salah satu utility program dalam awak punya PC. Ini untuk copy
untuk copy file dan copy folder. Okey. Apa ni? Search tool pun ada. Search tool pun salah satu utility program. Awak boleh search kat PC awak, kat PC awak tu ada bawah tu ada search function tu, boleh search apa-apa saja yang ada dalam PC awak, ataupun kadang boleh search juga dekat website melalui search tools ni. Selain daripada tu ada PC awak juga ada diagnostic dan disk management program. Ni untuk defrag awak punya disk. Dia salah satu utility program juga. Kebanyakan dia guna dia untuk ni lah, untuk diagnose ataupun repair. Kalau PC awak ada tiba-tiba pop up ada issues atau ada problems, awak nak repair, dia melalui utility program ni lah, diagnostic and disk management ni. Nak check drive tu apa masalah dia, macam nak defrag awak punya apa ni, disk, hard disk tadi. Ini macam mana dia guna. Ini guna untuk apa ni? Ni guna tadi apa ni? File Explorer tadi untuk nak tambah location dalam send menu awak. Kalau awak right click, dia right click kepada dekat sesuatu dokumen ataupun folder, nanti dia akan ada features yang send to. Contohnya awak nak send to ke mana? Send to ke device ni, send to ke folder ni dan sebagainya. Kat sini dia tunjuklah macam mana awak nak add iCloud cloud punya storage. Macam mana nak senang. Daripada awak search storage awak tu, copy tu, awak nak send to awak punya online storage sahaja ataupun cloud storage sahaja. Contohnya kat sini dia pakai OneDrive. Macam mana dia nak add OneDrive tu ke dalam send to punya feature. So dia pakai ni lah, type address ni, dia ambil address ni. Lepas tu add your desired location, such as OneDrive, ataupun kadang-kadang ada Google Drive juga dalam ni. Awak boleh add dekat awak punya send to ni. Selain tu apa ni, tablet apa tadi, utility program ni juga adalah satu program untuk digunakan untuk uninstall program yang lain ataupun application yang lain. Untuk uninstall program atau nak clean up awak punya apa ni, temporary file yang ada, nak clean up recycle bin ke apa ke, semua pakai utility program ni. Selain tu, biasanya ni awak dah guna dah file compression program ni pun salah satu utility program, nak compress file. Macam awak guna last week, file tak dalam satu folder, and then kita compress. Sebab apa? Nak compress senang, kita nak transfer daripada satu location ke satu location yang lain. Instead of file apa ni banyak macam tu, kita compile satu file, kita senang nak send ataupun nak share pada orang lain. Selain tu ada backup dan recovery utility. Biasalah backup ni untuk backup kita punya data dan sebagainya. Recover ni bila kita ada masalah dengan kita punya PC ataupun ada datanya hilang, kita nak recover balik, kita pakai recover utility punya program ni lah. Contohnya kita nak recover data hilang tu daripada recycle bin. Kita dah terdelete, dia termasuk dalam recycle bin. Kita nak recover balik, pakai utility program ni boleh gitu. Ataupun nak recover recover kita punya data lah. Kalau macam MacBook, dia recover daripada dia punya backup file. Kita backup, lepas tu apabila sesuatu berlaku, kejadian yang tidak diingini berlaku, data hilang ke, kita nak recover balik, kita pakai recover utility ni, dia akan recover balik daripada kita punya backup data tadi. Ini contoh-contoh menggunakan backup program yang third party lah, yang standalone, yang kita boleh download. Dia ada, kalau kita tersalah delete ke, bukan soalan. Kalau kita nak backup program kita pakai third party punya software ke, ni ada salah satu dia, Carbonite ni. Function dia sama je dalam kita punya PC. Windows pun dia ada backup program dia tersendiri. Selain daripada tu, macam tadi saya cakap, ada antivirus, anti-spyware, firewalls dan ada security programs pun dikategori sebagai utility program. Kegunaan dia biasalah untuk protect kita punya komputer, nak protect kita punya credential
data dan essential data dan sebagainya. Dan kebanyakan operating system dah ada security software ni. Dia ada Windows Defender, Windows Smart Skin dan Windows Firewall. Kalau nak extra precaution, kita boleh subscribe ataupun beli antivirus daripada company-company yang provide antivirus ni. Macam Norton tadi. Ni contoh Windows Firewall. Dalam awak punya PC, awak boleh cari. Awak boleh pergi kat system security, awak boleh tengok Windows Firewall ni awak nak enable ke disable ke, awak boleh buat di sini. Biasalah. Future operating system ni. So, macam saya beritahu, dari masa ke semasa teknologi makin berkembang. Devices ataupun teknologi elektronik ataupun electric component teknologi makin berkembang. So, operating system ni pun kenalah berkembang seiring dengan teknologi tersebut. So, most likely di masa akan datang, operating system ni akan jadi more user friendly, lebih mudah untuk kita access, tak perlu susah-susah, dan mungkin driven by voice interface. Banyak guna voice. Sekarang kita masih input masih guna pointing device ataupun keyboard. Okay, dan masa akan datang in the future mungkin ramai yang guna voice interface sahaja, jarang dah guna input ataupun pointing devices ni. Selain daripada tu, guna gesture ni pergerakan. Sekarang kan banyak ada 3D AI apa semua tu, pakai 3D. Yang kita last week pun kita ada bincang pasal gesture interface ni. Gerak pakai nak arahkan komputer pakai movement contohnya. Selain daripada tu, apa yang diharap operating system akan datang lebih responsif kepada security, lebih secure lah, lebih untuk kita dan juga kita punya komputer. Macam tadilah, untuk komputer kita punya sistem dan juga kita punya credential dan essential data dan lain-lain. Quiz 3 nanti awak boleh jawab. Awak baca boleh jawab dan boleh fahamkan dia. Summary dah ni kita dah ni summary yang kita bincang hari ini. Software, sistem software versus application software, operating system dan sebagainya. Okey, kita sudah pun sampai ke penghujungnya. Siapa yang nak ada reference buku, nota saya ni, saya base ataupun refer kepada buku ni lah, Deborah Morley, Charles S. Parker ni, Understanding Computers Today and Tomorrow, Comprehensive 6th edition. Kalau awak rasa nak beli ataupun nak pinjam dekat library, awak boleh cari buku ni. Semua nota yang saya ajar berpandu kepada buku ini. Okey. So, kita pun sudah sampai ke penghujung rancangan. Ada apa-apa soalan?